Fahim tu dia pandai ni tahu, lukis-lukis komik. Kalau siapa-siapa follow dia kan. Betul. Oh, dia kata Dekat mana? Instagram dia. Jadi baguslah, ada talent lah. Ya. Dia sebenarnya ada talent, ada logam masing-masing, cuma nak kena polish je. Dan ada platform untuk contribute. Nah, kontak Fahim sekejap dengan Aiman. Dia tu, selamat datang adik Aiman Wafi. Ya, belum ada voice tangan. Oh, ni ada hal kan? Lain Najmi, kalau busy buat assignment boleh sambil dengar juga. Jadikan ni podcast. Baik. Saya baru nak kontak si Fahim dengan Aiman, tapi rasa macam orang tak aktif je dekat WhatsApp sebab last scene pukul 3, pukul 8. Ya, apa khabar kawan Najmi? Tengah buat assignment sama-sama ke? Jangan Okay, lagi. kita boleh je mula dulu kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita mulakan sesi pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita seperti biasa manjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kelapangan waktu pada malam ini. Sekali lagi berjumpa dalam sesi yang unik lah, insyaAllah Alam Ayah ni. Bertemu untuk kita punya pertemuan mingguan lah, walaupun secara taklah bertemu physically kan, tapi kira bertemu lah juga secara virtual. Dan ibunya kita panjatkan selawat dan salam atas Nabi SAW, kepada keluarga baginda, dan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, seronok malam ni dapat jumpa semua orang secara virtual sekali lagi. Walaupun setiap minggu kita akan bersegi lah, insyaAllah kan. Tapi itulah rasa sedikit berbeza sebab lama tak jumpa kan. Walaupun kita berjumpa secara alam maya, tapi dia tak sama lah sebenarnya. Sebab tak dapat nak salam-salam, tak dapat nak tengok perkembangan fizikal, tak dapat nak tengok tengah buat apa sekarang kan. Kalau kita jumpa direct di surau, masjid dan sebagainya tu, kafe ke apa, kita tahulah orang tu tengok apa. Tapi kita dapatkan ujian COVID, PKP ni dia tidaklah berhutan walaupun keadaan sekarang masih lagi teruk. Mudah-mudahan Allah inilah mempermudahkan kita semua supaya kita boleh kembali asal lah kan. Sebenarnya kita ni sedang berada keadaan yang tidak asal lah, tak normal kan. Walaupun dikatakan norma baru, tapi sebenarnya dia bukan normal lah, sebab yang normnya lah manusia ni dia kena berinteraksi, berjumpa orang, sosial, pergi masjid kan, solat berjemaah. Yang kita buat ni not a norms lah.
semua kita kena comply untuk kebaikan macam ni. InsyaAllah pada malam ini kita akan discuss dua benda lah seperti yang dah beritahu dalam grup tu. Kita akan baca surah tu sama-sama. Kemudian kita akan sikit sambung kisah tentang sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi mungkin sebelum saya ikut satu tazkirah lah kan. Tazkirah tentang apa ni, istilah apa mana ni. Sekejap ada orang masuk. Apa ni? Ada mak. Ni wash. Kenapa dia wash? Cuba pula nak kena hack apa. Okay. Wash.com. Ahlan wa sahlan wash. Sebab kita baru je mula. Belum terlambat lagi. Kat mana tadi? Kat mana dah? Oh, tazkirah. Tak payah tazkirah Just nak share satu kisah kot yang ada siapa dah baca kan. Iaitu cerita tentang apa yang berlaku pada Nabi SAW ketika itu selepas perang Badar. Perang Badar ni perang yang pertama berlaku lah. Dalam perang Badar ni Nabi SAW ni dia berjaya menangkap ataupun menawan lah beberapa musuh kan untuk dibawa balik ke Madinah. Perang Badar berlaku di luar Madinah kan. Bila balik ke Madinah tu dapatlah sekumpulan tawanan daripada kaum musyrikin bawa balik ke Madinah. Tawanan perang. So orang-orang musyrikin Mekah, mereka telah mengutus orang daripada kalangan mereka yang namanya adalah Mut'im, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im yang dihantar ke Madinah daripada Mekah untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW supaya boleh inilah lepaskan tawanan perang. Kenapa mereka ni mengutus Jubair bin Mut'im? Kerana Jubair bin Mut'im ni dia anak kepada seorang pembesar musyrikin Mekah yang nama dia adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni dah meninggal pun just before perang Badar kan. Tapi Mut'im bin Adi dia bukan Muslim. Sama lihat Jubair. Jubair ni dia Muslim kemudian. Cuma semasa dia nak pergi bernegosiasi dia belum lagi Muslim. Mut'im bin Adi ni dia mempunyai banyak sumbangan kepada Nabi SAW ketika Nabi berada di Mekah. Sebab dia antara tokoh Mekah yang sangat rasional. Dia support apa Nabi buat tapi dia tak follow. Dia tidak masuk Islam. Dikatakan dia ni macam the second Abu Talib lah. Kalau Abu Talib lah orang yang pertama yang dalam kalangan orang bukan Islam yang support Nabi, maka Mut'im bin Adi lah orang yang kedua ni. So Mut'im bin Adi ni banyak sumbangan dia, antaranya selepas Nabi pergi ke Taif tahun ke-10 kan, kenabian tu kan, bila Taif reject Nabi balik ke Mekah. Actually Nabi nak balik ke Mekah tu Nabi risau sebab orang Mekah memang dah sangat agresif menentang Nabi SAW. Sebab by that time dah tak ada Abu Talib, tak ada Khadijah sebagainya. So tetapi Mut'im bin Adi memberi jaminan kepada Nabi SAW, boleh balik ke Mekah dan engkau ni aman di bawah jaminan aku. So ini dulu dia orang punya style lah, dia ada bagi jaminan kan. So Nabi pun baliklah ke Mekah dengan jaminan yang diberikan oleh Mut'im bin Adi. So Mut'im bin Adi ni banyaklah sumbangan pada Islam. Dan mungkin sebab itu bijak Quraisy ni, dia hantar anak Mut'im bin Adi untuk bernego dengan Nabi SAW kan. Mungkin pada pandangan mereka, kalau hantar anak Mut'im ni mungkin Nabi boleh consider kot sebab bapa dia banyak sumbangan kepada Nabi SAW. So pergilah Jubair bin Mut'im tadi. Boleh faham ke cerita dia kan? Jubair bin Mut'im pergi lepas perang Badar daripada Mekah pergi Madinah membawa misi untuk nego dengan Nabi lepaskan ahli tawanan perang Badar. Nak ceritanya ketika dia sampai di Madinah tu, dia sampai waktu maghrib. Ketika itu Nabi SAW sedang solat maghrib kan di Madinah, dan Nabi ketika itu sedang memimpin solat maghrib tu, dan Nabi sedang membaca surah At-Tur. Surah At-Tur ketika itu kan. Surah At-Tur ni surah keberapa? Surah 50 kot. Surah At-Tur surah keberapa? Surah ke-52 kan. Surah ke-52. Surah At-Tur, okey. Betul. Surah At-Tur, kemudian Nabi habis bacaan, barulah dia jumpa dengan Nabi SAW kan. Habis cerita dia. Adalah berlaku dialog antara Nabi dengan dia, tapi Nabi tak
tak layanlah dia punya permintaan tu. Nabi kata, kalau bapa kau yang datang, mungkin aku akan pertimbangkanlah Rajuan untuk lepaskan tawanan tu. Tapi by that time bapak dia meninggal pun. Maksudnya Nabi memanglah terasa berhutang budi dengan bapak dia. Tapi masa dia datang tu Nabi tidak approve dia untuk membawa pulang tawanan perang Badar. Cuma dalam hadis itu, Jubair bin Mut'im, dia kata kan dekat anak dia, anak nama Abdullah. Dia kata ketika dia dengar Nabi membaca surah At-Tur ini, sebenarnya itulah kali pertama dia merasakan iman telah bertapak dalam hati aku. Selepas perang Badar, dia dengar baca dalam solat maghrib, dia dengar tu dia kata it was the first time lah. Al-iman taqra' fi qalbi, dia kata masuk dan menetap dalam hati aku. Sebab dia cerita balik benda ni dekat anak dia lah. Tetapi Jubair bin Mut'im dia tak masuk Islam pada ketika itu. Dia dikatakan masuk Islam pada tahun ke-7 ke-8 Hijrah, iaitu selepas berlakunya Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Kan? Cuma nak cerita ni kan, betapa menarik perjalanan bagaimana Allah SWT nak memberikan hidayah pada seorang hamba-Nya kan. Kadang-kadang dengan dia mendengar bacaan Quran melalui seorang iman membaca, itu telah pun cukup untuk mengetuk hati pintu seorang hamba kan, yang Allah nak pilih untuk berhidayah. Cuma Jubair bin Mut'im ini dia ambil masa yang agak lama lah untuk decide masuk Islam. Sebab daripada dia dengar peristiwa perang Badar tu tahun ke-2 Hijrah, tapi dia masuk Islam pada tahun ke-7 tahun ke-8 kan. So it took him about 5 years, 6 years sebelum dia eventually secara rasminya masuk Islam selepas Hudaibiyah. Tetapi Allah SWT menjagalah Jubair bin Mut'im ini ketika iman telah bertapak dalam hati dia tu. Dia mungkin dah berfikir pun nak masuk Islam kan, tapi mungkin ada banyaklah faktor-faktor lain yang kita tak tahu yang kenapa dia tu lambat masuk Islam kan. Cuma nak katanya bila dia dengar bacaan Quran pertama tu, surah At-Tur, ketika Nabi baca tu, dia telah merasakan iman telah pun bertapak dalam hati dia kan. So again lah, bagaimana Allah SWT kan, bila dia nak seorang hamba itu diberikan hidayah, maka dengan sangat mudah Allah SWT boleh memberikan hidayah pada seorang hamba tu kan, hanya dengan mendengar cebisan bacaan Al-Quran dalam solat kan. Begitu juga dengan kita kan. Dan untunglah Jubair, sebab walaupun dia lambat decide, tapi akhir sekali dia masuk Islam juga lah. Sempat jadi sahabat Nabi dan juga meninggalkan Islam kan. Kita tak tahu kan, apa yang kita boleh ambil daripada sirah kisah Jubair bin Mut'im ni ialah kita tak tahu kita ni macam mana kan. Sejauh mana kita ni telah pun menerima hidayah tu dan memeluk hidayah tu seperti mana Jubair bin Mut'im. Kita dah banyak kali kan dengar Al-Quran, kita dah baca hari-hari, kita macam lah kita dengar peringatan nak. Tapi belum tentulah kita ni sehebat Jubair lah yang penuh perasaan dia merasakan iman itu bertapak hati dia ketika mendengar bacaan Al-Quran. So semoga Allah SWT terus memelihara kita semua ini dalam keadaan diberi petunjuk dan hidayah oleh dia kan. Sebabnya barang siapa yang dia duduk kat dunia ni kan, kalau dia tak dapat petunjuk daripada Allah SWT ni, dia macam tak dapat apa-apa lah kan. Walaupun kita dapat kejayaan, dapat apa lagi kita dapat? Kalau kita dapat 4 flat ke, 15 points A-level ke, boleh jadi doktor ke, dentist ke, farmasis ke, apa-apalah kan career-career kita tu. Tapi kalau ia tidaklah sama-sama kita dapat hidayah daripada Allah SWT, benda-benda itu tak berguna pun kan. Sebab akhir sekali bila kita nak masuk ke syurga Allah SWT ni, dengan hidayah itulah kita nak ketuk pintu syurga tu kan. Kita tak boleh nak ketuk pintu tu dengan CJ kita. Tak boleh nak ketuk pintu tu dengan kita punya maklumat-maklumat yang kita hafal waktu exam. Tak boleh nak ketuk pintu dengan duit yang kita kumpul kan. Ataupun dengan kepakaran kita, dengan expertise kita, dengan harta yang terkumpul. Itu melainkan dengan rahmat Allah SWT dan dengan petunjuk yang diberikanlah yang memberikan kita ni petunjuk untuk beramal dan mengumpul sebanyak mungkin kebaikan untuk kita mengetuklah pintu syurga Allah SWT kan. Mungkinlah atas sebab itu antara firman pertama yang difirmankan kepada manusia sebaik saja Nabi Adam diutuskan ke dunia ini, firman yang diserukan kepada Nabi Adam tu apa? Apa yang Allah beritahu kepada Nabi Adam? First thing sampai kat dunia.
Ada ke? Macam mana? Amar, ada Amar? Allah tak tahu. Iaitu 2 kotak. surah Al-Baqarah kan? Cuba tengok surah Al-Baqarah tu. Yang masa dia turun lah. Dia turun, lepas tu apa Allah kata dekat Nabi Adam? Jom, kita tengok surah Al-Baqarah tu sikit. Ayat 30 lebih kot. Itu qulnah bitu minha jami'a. Allah kata kan, keluarlah kamu ni, turun kamu semua dari syurga yang jami'a. Fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 38 ni. Itu Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, qulnah ihbitu minha jami'a. Turun kamu semua dari syurga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada takut pada mereka dan tidaklah mereka ini bersedih hati. Jadi inilah petunjuk yang kita katakan kalam pertama yang diberitahu kepada manusia once dia dah turun ke bumi itu. Allah kata, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bila sampai kat dunia ni, Allah terus peringatkan Nabi Adam tentang huda, iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah benda yang paling berharga kot bagi seorang manusia, sepatutnya dia kena faham. Bukanlah dia tak diajar how to survive, nak buat nasi lemak ke, macam mana nak bina rumah, macam mana nak berkeluarga. Semua itu manusia boleh fikir dan develop sendiri. Tapi Allah remind, first thing, siapa yang didatangi dia petunjuk daripada aku, fa imma ya tabi udah falah fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya, siapa yang ikuti hudaku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. So itulah kot sedikit sebanyak peringatan lah. Semoga kita sentiasa menghargai nikmat petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT, yang sentiasa menghantarkan petunjuk-petunjuk dia kepada kita untuk kita ni beribadah, untuk kita baca Quran, untuk kita solat, untuk kita buatlah kebaikan-kebaikan kan. Wallahu a'lam. Ahlan wa sahlan, fahim? InsyaAllah kita silakan sedikit mukadimah pada malam ini. Okey. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang ni surah An-Nasr kan. So kita akan baca sama-sama. Dekat sini ada slide sikit kot nak share. Mungkin kita tidak terabur seperti biasa. Tapi kita akan tengok surah ni lah sikit. Sorry. Nampak tak slide tu? Tak nampak. Nampak? Okey, nampak dah. Okay, nampak. Tapi kan. InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok sikit kan tentang surah An-Nasr daripada surah Juz Amma. Sebelum ni kita dah bincang, siapa-siapa yang ikuti daripada awal, kita dah bincang surah An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Masad, dan sekarang kita masuk surah An-Nasr kan. Just nak remind lah kembali kenapa kita membaca surah Juz Amma ini. Sebabnya kita Nabi SAW sebelum ni kan, itu bagaimana Nabi SAW ni dia membina para sahabat adalah kerja-kerja pertama yang Nabi buat kan, iaitu mengumpul para sahabat dan membina mereka ni dengan mentarbiyah mereka. Dan waktu Nabi mentarbiyah para sahabat, material yang Nabi gunakan hanyalah ayat-ayat yang turun pada fasa Makkah. Dan of course lah ayat-ayat Makkiyah tu banyaknya berada di juz yang ke-30 inilah insyaAllah. So kita nak tengok balik lah, sebab juz 30 ni dia adalah ayat-ayat tentang akidah. Dia banyak membentuk pemikiran seorang kita lah, ataupun dia banyak membentuk tasawur kita kan, tasawur kita tentang Islam kan. Macam sebelum ni kita dah bincang kan, surah An-Nas, macam mana dia membentukkan tasawur kita. Surah Al-Falaq pun membentukkan tasawur kita. Surah Al-Ikhlas pun membentukkan tasawur kita. Surah sama Al-Masad, dan kali ini kita akan tengok surah An-Nasr.
Tapi sebelum tu kita jemputlah seorang kot untuk bacakan surah tu kita semua. Ke macam lain macam sikit sebab semua tak boleh baca Quran. Boleh. Boleh je. Kau ingin bacakan surah An-Nasr kat kita, boleh? Okey, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Allah Azim. Boleh tak seorang lagi baca terjemahan dia? Okey bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Penyayang. Pertolongan Allah menangnya. Oh, Allah. Maka bertasbihlah dengan memujimu dan Maha penerima taubat. Okey, jazakumullah khair kepada Qayyum dengan Uwais atas bacaan surah An-Nasr tu dengan terjemahan. Tapi mungkin rasa agak awkward malam ni sebab selalu kita akan tilawah sama-sama kan. Cuma tak apalah, sedikit kelainan malam ni kita tak tilawah seorang-seorang. Tapi kita tengok surah An-Nasr insya-Allah pada kali inilah. So sebelum kita nak tengok surah ni, kita nak recap sikit lah apa yang kita dah bincang sebelum ni kan. Kalau nampak kat slide ni ada list of tema-tema umum surah yang kita dah go through sebahagiannya dan kita akan go through yang lain insya-Allah kan. Itu kalau kita masih ingat ketika kita bincang surah An-Nas dulu, first dulu kan, kita dah bincang surah An-Nas ni dia cerita tentang serangan-serangan dalaman yang menyerang manusia kan, dalam kalangan jin dan manusia sendiri yang membisik-bisikkan ke dalam hati kita ni pelbagai godaan-godaan, pelbagai keraguan-keraguan daripada kita ni nak beramal lah, kita nak berubah, nak beramal Islam, nak berdakwah, nak beribadah sebagainya kan. Dan ni sangat bahaya sehingga Allah SWT suruh kita ni berlindung dengan Rabbun Nas, Malikin Nas dengan Ilahin Nas. Kerana serangan dalaman ni serangan yang tak kita nampak kan. Dan kita tak boleh nak rasa ambil mudah lah sebab benda tu sangatlah bahaya. Memang bahaya. Especially sekarang kan, kita kat rumah. Kan tak ada pun orang lain yang menyerang kita, tapi jadi syaitan yang membisikkan kita kan. Jadi bila kita tengok gadget-gadget tu ada je keluar gambar-gambar yang tak elok dan benda-benda tu sentiasa dia mendatangkan bisikan-bisikan yang tidak baik kepada kita kan, yang boleh membuat kita ni terjerumus pada perkara-perkara yang tak elok kan. Kita bincang dalam surah An-Nas. Kemudian kita tengok surah Al-Falaq kan, tentang serangan-serangan yang berjadi dalam bentuk kegelapan malam, makhluk-makhluk yang jahat, sihir-sihir dan sebagainya, serangan Al-Falaq. Yang mana juga dalam surah ini Allah SWT menyuruh kita ni meminta pertolongan daripada Allah SWT sebagai Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti mana surah An-Nas kita minta daripada Allah SWT sebagai Tuhan, Malik dan Ilah bagi manusia kan. Itulah surah Al-Falaq, tentang motivasi dan juga motivasi luaran lah untuk kita ni berubah dan berdakwah. Kat rumah ni dia scary sikit lah sebenarnya. Kadang-kadang ada bunyi-bunyian yang pelik. Hihihi. Okay. Kat mana tadi? Okay, sekarang lepas kita bincang soal falak, kita tengok soal ikhlas kan. Kemudian tu kita cerita tentang bagaimana soal ikhlas ni membetulkan tasawur kita ni tentang mentauhid Allah SWT kan. Sebab bila manusia ni dia sentiasa ada tabiat nak kepada Tuhan, berhajat kepada Tuhan. Bila manusia tak tahu macam mana dia nak hidup bertuhan, so pelbagai bentuk penyembahan berlaku sejarah kemanusiaan ni. Ada orang dulu dia nampak benda yang besar, benda yang menakutkan, maka dia sembahlah benda tu dengan anggapan benda tu boleh memberi kuasa kepada dia kan. Sembah gunung, sembah pokok yang besar, sembah bukit, sampai orang sembah patung sebagainya. So datang surah Ikhlas nak membetulkan kita tentang tasawur kita kepada Tuhan itu Allah SWT lah, dan membersihkanlah daripada bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran lain. Sebab itu kita panggil surah Al-Ikhlas ni. Itu pun kita ada bincang. Kalau kita tengok kat sini surah Al-Ikhlas ni dia nak mentauhidkan Allah SWT supaya ikhlas untuk kita nak berubah dan kita nak menyampaikan Islam ni. Sebab ikhlas ni dia kunci lah. Kalau orang tu dia boleh berjaya dengan mengikhlaskan diri kan, betul-betul kenal Allah SWT dan setiap amal dia buat tu dia buatkan Allah SWT, insya-Allah lah
amal-amal dia buat tu lebih berpotensi untuk istiqamah kan. Tapi kalau kita buat sebab orang, kita buat sebab nama, kita sebab mak ayah mungkin, buat sebab nak tunjuk dekat orang ke, sebab nak populariti, sebab duit, sebab girlfriend ke kan. Jadi benda ni sebab-sebab manusia ni dia tak kekal kan. Tapi kalau kita buat kerana Allah SWT, Allah sentiasa ada melihat, membantu kita dan beri ganjaran setiap apa yang kita buat kan. Begitu juga lah kalau kita nak berubah ke apa, kita kerana Allah SWT. Kemudian kita masuk soal masad, iaitu cerita tentang mana ketika Nabi SAW ni fasa nak bawa Islam kan, Nabi didatangi ataupun adanya dalam kalangan family Nabi tu mereka yang menentang Nabi SAW, iaitu specifically kita membicarakan bagaimana Abu Lahab telah pun menentang Nabi SAW. Yang kita bincangkan mana akhir sekali disebabkan dia menentang apa yang dibawa oleh Islam dan apa yang dibawa Nabi SAW, Allah sendiri telah mengazab Abu Lahab. Siapa masih ingat macam mana cara dia meninggal Abu Lahab tu? Adakah ingat ke lupa sebenarnya ni? Test sikit. Betul. Betul. Dia sakit yang tak diketahui lah sakit apa. Sakit yang teruk, dia meninggal, lepas tu tak ada orang nak uruskan mayat dia. Sampailah dah busuk, orang bising-bising, lepas tu anak dia upah lah, lelaki hitam mana tah, tolak je mayat tu daripada jauh pakai galah macam tu, sampailah dikuburkan. Nak kata betapa teruknya, betapa hinanya Allah SWT mengakhirkan riwayat Abu Lahab. Itu di dunia kan. Belum lagi digambarkan kepada kita bagaimana azab yang dia kena dekat akhirat. Sebab surah itu sebenarnya cerita tentang akhirat kan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. So dia ada point kat situ lah, Allah SWT bagi orang-orang yang menentang Islam ni, Allah SWT akan membalas mereka. Kalau bukan dunia, di akhirat kelak Allah akan balas kan. Kita dah bincang itu yang Ariel Sharon, Trump, orang musuh Islam ni. Siapa kita bincang itu? Macam-macam nama lah keluar itu kan. Hari ni ada satu berita yang baru terima. Ada seorang lelaki Mesir ni, dia baru meninggal. Dia ni orang yang kuatlah menentang Islam. Sekejap nak cari berita dia tu. Nak share kat semua orang. Apa nama dia tu? Dia ni sangat hebat lah. Dia punya dia kerja sebagai tentera kerajaan Mesir tu. Ke ada siapa yang follow berita tu? Tak tahu kot. Tak tahu. Tak tahu. Nak tahu tak? Copy link address. Share kat sini link address dia. Tak ingatlah apa nama pakcik tu, tapi boleh tengok sini lah. Tapi apa yang dia buat ni, pakcik ni dia ni macam tentera Mesir di zaman pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Sangat kejam lah dia menyeksa orang-orang Islam tu dalam kalangan Ikhwan Muslimin kan, dalam penjara. Antaranya kalau siapa-siapa pernah dengar nama Zainab Al-Ghazali kan, Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali ni kira pejuang wanita Islam lah di Mesir dulu, tahun 60-an, 70-an. So, Zainab Al-Ghazali ni pernah masuk penjara disebabkan kezaliman orang Mesir ni, pemerintah Mesir. Dan ketika dia di penjara tu, pakcik yang meninggal ni tu juga antara orang yang torture dia lah. Pelbagai bentuk torturing dia buat, antaranya apa yang Zainab Al-Ghazali cerita kan. Sebab Zainab Al-Ghazali dia tulis buku yang menceritakan Al-Yaum, hari-hari dalam hidup aku. Dia kata Al-Yaum fil hayati, hari-hari dalam hidup aku. Dia menceritakan bagaimana dia diseksa ketika dalam penjara Mesir tu. Antara bentuk penyeksaannya ialah dia dibogelkan, kemudian dilepaskan anjing-anjing lapar ke dalam penjara tu dengan dia je. Dahsyatnya kan. So pakcik ni yang meninggal ni tu, dia lah bos yang torture diorang dulu waktu tahun 60-an 70-an tu. Sampai tahap bila orang marah dia torture tu, dia kata apa? Ada seorang brother Muslim ni cakap kat dia, kalau kau buat macam ni aku akan doakanlah hancur kau. Macam itulah awak maqalan. Dia kata kalau Tuhan kau turun, aku akan jail Tuhan kau sekali. Pada tahap tu. Yang keangkuhan dia kata. Dia kata Tuhan pun aku akan jail. Betapa dahsyat pakcik ni. Tapi akhirnya mati jugalah. Ingat ke tak mati sampai hari kiamat kan.
Akhirnya dia pun mati jugalah bertemu Allah SWT. Nah ceritanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang Islam ni akhirnya sendiri akan dibalas oleh Allah SWT lah kan. Dekat dunia ataupun dekat akhirat kelak. Itu kita bincang dalam surah Al-Masad. InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok surah An-Nasru seperti mana yang baca oleh Qayyum tadi. Cerita surah An-Nasru ni dia sangat menarik kalau tengok slide ni. Sebab dia adalah surah yang dekat juz 30 ni semuanya disepakati turun di Mekah. Turun di Mekah sebelum hijrah lah. Surah-surah Makiyah kan, kecuali dua surah saja, iaitu surah An-Nasr dengan surah Al-Bayyinah. Dua surah saja yang dikatakan turun di Madinah. Dan surah An-Nasr yang sepakatlah turun di Madinah. Bukan turun di Madinah, tapi dia turun selepas hijrah. Dia dipanggil surah-surah Madaniyah. Cuma dia adalah tema-tema yang sangat basic sehingga dia disusun sebagai sebahagian daripada surah-surah Juz Amma kan, walaupun dia turun di Madaniyah. Okey ke setakat ni? Okey. So surah ni dia ada banyaklah riwayat tentang bilakah dia turun. Yang masyhurnya dia turun sebelum berlakunya peristiwa Fathu Mekah kan. Fathu Mekah ni berlaku tahun ke-7 ke-8 Hijrah Nabi SAW lah. So sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah tu, turun surah An-Nasr ni memberi isyarat kepada Nabi SAW bahawa Nabi akan membuka kota Mekah ni. Surah Iza Jaa Nasrullah yang dibaca oleh Qayyum tadi kan. Sebaliklah antara cerita menarik tentang surah An-Nasr ni. Dan ketika turun surah An-Nasr ni juga, ataupun bila sahabat-sahabat kemudian kan berbincang tentang surah ni, sangat menarik pandangan Ibnu Abbas ketika itu. Sahabat-sahabat dia bila turun surah ni, dia bincang tentang surah ni kan. Surah ni nak cerita pasal apa sebenarnya? Waktu dia bincang tu, sahabat Ibnu Abbas ni dia join perbincangan tu. Ketika tu dia kecil lagi, umur dia belasan tahun lagi kan. Tapi Ibnu Abbas ni, siapa Ibnu Abbas ni? Siapa Ibnu Abbas? Aku nak cakap saja. Apa ni Najmi? Tak dengar. Tapi Abbas tu pakcik Nabi. So Ibn Abbas tu Sepupu dia lah. ya. Betul. Ibnu Abbas ni cousin Nabi SAW lah. Nama dia Abdullah bin Abbas, tapi dia diberi umum sebagai Ibnu Abbas. So Ibnu Abbas ni dia Islam dari kecil lagi. Memang dia ni Nabi doakan dia Allah faqihu fiddin wa alim ta'wil. Ketika dia lahir tu Nabi doakan dia apa? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah berikan dia ni kefahaman agama wa alimhu ta'wil, dan berikan dia ni kebolehan mentakwil ayat Al-Quran. Maksud dia ni memang pandai tafsir. Dia faqih agama dan dia pandai tafsir Al-Quran. Dan sangat banyak ilmu Ibn Abbas ni. Sebab dia kecil lagi dah Islam dan Nabi pun doa macam tu kan. Sampai dia ni digelar Hibrul Ummah. Hibrul Ummah. Hibrul Ummah. Maksudnya apa Hibrul Ummah ni? Kenapa adik masuk lagi? Ya, ada dua. Ui, dahsyat lah. Risau pula ada dua ni. Mesti dapat lebih lah dua kan. Sebab dua account dengar. So, kat mana tadi? Kat mana dah? Di rumah kan? Betul. Dia digelar Hibrul Ummah, dakwat umat. Kerana kehebatan ilmu dia banyak sangat kan. Dia ni kira dia sebab dia muda, so dia banyaklah menjadi guru kepada para tabi'in kemudian lah. Sebab itu kita tengok kita punya tafsir, kita punya fiqh ni sebenarnya banyak di-develop oleh Ibnu Abbas. Sebab dia ni muda lah time tu dan dia banyaklah menjadi guru pada tabi'in lain. Nak cerita pasal apa sebenarnya ni? Kenapa cerita pasal Ibnu Abbas ni? Sebab Saja minta interaction sikit. Sebab kita tengah bincang soal Nasr ni kan. Apakah pandangan Ibn Abbas ketika sahabat-sahabat bincang surah ni? Iaitu bila Ibn Abbas melihat surah ini, dia kata surah ini sebenarnya memberitahu bahawa ajal Nabi tiba. Itulah yang dia nampak di surah ini. Sangat menarik kan bacaan ataupun yang Allah beri ilham kepada Ibn Abbas, dia faham macam tu. Bila turun surah ni dia faham ajal Nabi telah pun semakin hampir. Kerana Allah kata bila datangnya Nasrullah dan Al-Fathu, kemenangan kan, maka Nabi telah pun selesailah kejadian. Sebab Nabi datang ni sebenarnya nak buat Islam kan.
Kalau Islam dah menang, dah establish, so fungsi kenabian telah pun tidak lagi relevan lah. Ketika itu dia katalah maka tak lama lagi Allah akan mewafatkan Nabi SAW. Dan memang betul pun, memang inilah antara dikatakan jugalah surah terakhir turun sebelum Nabi wafat. Dikatakan ini surah komplit turun sebelum Nabi wafat. Dan memang tak lama lepas tu Nabi wafat lah. Sangat hebat Ibn Abbas ni, dia boleh nampak angle macam tu. Kalau orang yang baca tak nampak angle tu. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Ibn Abbas memahami ayat-ayat dia. Okay, itu sedikit cerita tentang surah An-Nasr. Kita akan tengoklah ayat-ayat insyaAllah. Boleh ke go lagi ni? Ke tak boleh lah? Sekejap masa kita tanpa kita sedar masa berlalu begitu pantas. Okay, menarik. Kita tengok ayat pertama insya-Allah iaitu Allah SWT berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ketika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, dan juga al-fathu, pembukaan. Pertama sekali sangat menarik struktur ayat ni. Siapa-siapa yang belajar bahasa Arab kan, sebab jaa ni adalah fi'il madhi. Jaa ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni adalah benda yang dah lepas, betul. Tapi dia kata iza, ketika telah datang. Maksudnya bila benda yang belum berlaku, tetapi Allah menggunakan perkataan mengungkapkan benda yang belum berlaku dalam bentuk past tense, menunjukkan bahawa benda tu confirm akan berlaku. Betapa confirmnya akan datangnya kemenangan Allah SWT. Kerana itu Allah menggunakan pendekatan iza jaa. Nanti kita akan perhati dalam Al-Quran, ayat lain banyak cerita tentang neraka, cerita tentang syurga, benda tak future kan, tapi dia cerita dalam bentuk past tense. Nak kata betapa confirmnya benda tu akan berlaku lah. Itulah keimanan yang dapat oleh para sahabat kan. Bila datang surah ni, mereka dapat sangat merasakan kemenangan tu sangat dekat lah. Sebab bila Allah kata macam tu, mustahil Allah ni berlaku kan. Dan benda tu sangat confirm sehingga kan menggunakan izajah. Jadi bila Allah cerita tentang Nasrullah ni, pertolongan Allah SWT ni, actually inilah hint kepada punya Fatu Mekah. Fatu Mekah ni kira ultimate goal lah kot pada dakwah Nabi SAW ketika Nabi hayat, Nabi hidup. Ultimate dia dekat Fatu Mekah tu. Sebab apa Sebab bila bukanya kota Mekah, selepas itu je seluruh tanah Arab ini surrender kepada Islam Diorang ni, orang Arab ni, diorang ada satu mindset, kalau lah Nabi boleh tawan Mekah, Nabi ni benar dan mereka akan follow Nabi. Tapi selagi mana Nabi tak boleh tawan Mekah, mereka rasa Nabi ni tak berjaya lagi lah nak mengconquer kaum dia, sebab Nabi asal Mekah. Yang keduanya, mereka rasa Mekah ni Rabbani. Sebabnya Rabbani maksudnya apa Rabbani maksudnya dijaga oleh Tuhan lah. Sebab dulu kan tentera bergajah tu pernah menyerang Mekah, tapi dikalahkan sendiri oleh Allah SWT kan, dengan mengutuskan burung ababil tu. So orang Arab ada mindset kalau siapa jaga Mekah, dia lah orang yang berkuasa. Sebab itu dia orang sangat pandang tinggi pada Quraisy. Quraisy ni jaga Mekah kan. Tapi bila Nabi Muhammad SAW sendiri boleh menakluki kota Mekah, baru dia nampak rupanya Tuhan sekarang bersama dengan Muhammad SAW. Ketika itu mereka akan berusaha beramai-ramai. So itulah ultimate goal kejayaan dakwah Nabi ketika Nabi hayat hidup Nabi SAW kan. Maka berlakulah Allah datangkan pertolongan dia dan berlakulah Al-Fathu, itu pembukaan kota Mekah. Tapi sangat menarik ini bila Allah ungkapkan izaja nasrullah kan. Pertolongan itu Allah mengidhafahkan ataupun menyandarkan, mengasosiatkan an-nasru tu pertolongan daripada Allah SWT semata-mata kan. Jadi sebenarnya dia membentukkan pemikiran siapa-siapa yang rasa kemenangan datang daripada siapa. Ada setengah orang rasa bila dia menang dapat nikmat kan, dia rasa itulah sebahagian daripada kelebihan dia kan. Contohlah kita exam kan, kita dapat cemerlang, kita mungkin timbul aku cemerlang sebab apa, pandai belajar, mungkin sebab makan kismis banyak ke ataupun cikgu akan rasa cemerlang sebab kita panggil cikgu cemerlang tu bagi tak 5 kan 3 hari, tak sia-sia lah kita spend duit banyak kan, ataupun sebab bagi banyak makan ikan ke dekat dia makan. So banyak orang bila dia dapat nikmat kan, kegemilangan, kecemerlangan, dia akan associatekan kemenangan tu pada usaha-usaha mereka. Betul kan?
Janganlah orang, contohnya orang main bola kan, dia akan bila menang dia akan cakap terima kasih pada fan, pada coach dia. Oh ni sebab kita we have trained so hard, kita ada pada sintetik sebagainya, kita menang kan. Padahal Allah kata sebenarnya izaja nasru datang daripada Allah SWT, nasrullah. Kerana Allah bagi kemenangan lah berlakunya kemenangan tu. Semua nilai yang sebenarnya kan. Sebab Allah bagi kita lah Rizak Cemerlang tu lah, datangnya Rizak Cemerlang. Kalau Allah tak bagi, kita tak akan dapat pun. Kita buatlah apa benda sekali usaha kan. Semua itu datang daripada Allah SWT kan. Jadi nak membersihkan persepsi yang mungkin ada pada kalangan sahabat, rasa bangga, rasa wah hebatnya kita menang, kita boleh takluk kota Mekah, kita boleh bebaskan Mekah, kita berjaya menawan kota-kota ni kan. Itu nak betulkan pemikiran, nak betulkan perasaan mereka bahawa semua itu berlaku kerana datangnya pertolongan daripada Allah SWT kan. Allah tidak memberi kredit itu kepada Nabi SAW, tidak memberi kredit kemenangan itu pada sahabat-sahabat, tapi kredit kemenangan itu dikembalikan kepada Allah SWT kan. So inilah sama mindset yang nak dibentuk pada kita kan. Apa-apa yang kita dapat kan, nikmat, kejayaan, apalah yang kita look forward kan, kita mungkin itu semua datang daripada Allah SWT kan. Seperti mana disebut dalam surah Al-Anfal pun benda yang sama. Ketika Allah memberi komen kepada perang Badar, Allah sebut waman nasru illa min indillah. Kalau boleh tengok surah Al-Anfal ayat ke-10 ni, kat sini tulis kan, ayat dia berbunyi waman nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu melainkan daripada sisi Allah SWT semata-mata. Itu daripada ayat yang pertama. Apa lagi kelebihan nak katanya betapa hebatnya bila Allah SWT memberi bantuan Nasrullah ni kepada mereka ni. Dulu ada satu peristiwa tau. Peristiwa pernah share peristiwa ni dekat sebahagian JMI lah kan, waktu kita dengar pengisian Ghazwu Fiqh dulu. Dalam peperangan salib kan, di antara tentera salib dengan tentera muslim, the last peperangan tu berlaku di Mesir kan. Tentera salib menyerang orang Islam lah, sebab dia berlaku lama ni perang salib ni, beratus tahun. So siri terakhir berlaku di Mesir dan tentera salib tewas. Tempat tentera muslim menang tu, waktu tu dia tentera salib time last kali tu dipimpin oleh Perancis menyerang Mesir kan. Perancis tu mewakili salib, mewakili tentera Kristian dan muslim di Mesir. Bila dia orang tewas di satu tempat di Mesir tu, orang Mesir menamakan tempat sebagai Mansura. Sebab Mansura tu maksud dia apa? Bantu kan, Mansura. Kerana mereka mengalahkan tentera salib tu, mereka nak beritahu apa? Mereka menang tu kerana diberi pertolongan oleh Allah SWT kan. Itulah mindset ada orang dulu-dulu yang dapat nikmat, dapat kemenangan, dikembalikan pada Allah SWT kan. Jadi sama berlaku dekat Fatu Mekah ni. Bila Allah bagi pertolongan, sangat luar biasa. Sebab Fatu Mekah ni bukaan pertama lah kita kata kan, ataupun penaklukan pertama yang ada pertumpahan darah kan. Sebab sebelum Islam dah biasa, dah nature kerajaan-kerajaan besar akan menaklukkan kerajaan-kerajaan kuat akan pergi dan menaklukkan tempat-tempat yang lemah kan. Dan selalunya akan berlaku pertempuran, pertumpahan darah, akan ada yang mati. Tapi kalau kita baca sejarah bagaimana dibuka kota Mekah ni, berlaku tak pertempuran tu? Tak berlaku kan? Betul tak? Dia adalah sedikit pergeseran tapi tak ada pun bunuh-bunuh. Akhirnya mereka memang surrender, menyerah diri kepada Islam kan. Kenapa begitu hebat kejayaan para sahabat? Kerana kesan datangnya pertolongan daripada Allah SWT kan. Nak cerita kalau Allah bersama-sama kita, bantu kan. Kadang-kadang kita tak bagi effort pun sangat kan. Dan apalah sangat effort kita tu, apalah sangat kita punya nilai effort kita kan. Tapi bila Allah SWT membantu orang Islam, membantu orang mukmin ni, dengan sedikit effort pun dia dapat menghasilkan natijah yang sangat luar biasa kerana adanya nasr minallah, nasrullah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama lah, unik tentang berlaku Fatu Mekah. Yang kedua, apa lagi hebat Fatu Mekah ni? Sebabnya kalau kita compare Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah ni berbanding dengan penaklukan orang lain kan, penaklukan kerajaan lain sebelum tu, tak ada orang
kalau orang takluk satu tempat, orang tempat tu akan meluk agama penakluk. Faham ke? Contoh yang Jepun datang Malaysia. Tak adalah kita akan masuk agama Jepun. Jepun pun tak ada agama kan. Tapi sangat hebat penaklukan Islam ni, penaklukan Islam, dia orang buka kota Mekah. Lepas tu dia tak panggil penaklukan, dia panggil pembukaan ni. Dia orang buka dan orang Mekah tu dengan kerelanya nak memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesan bila Allah sendiri yang memberikan pertolongannya kan. Dia melembutkan hati mereka, membuka hati untuk bondong-bondong memeluk Islam. Dan yang ketiga ialah kata kat sini unikan ialah punya Fatul Mekah ni tidak ada pesta sambutan. Macam mana sahabat-sahabat ini menyambut pembukaan Fatul Mekah ni? Siapa tahu cerita-cerita dia tentang dia? Kalau ada terbaca ke apa kan? Selalunya bila orang dapat satu kegembiraan, kemenangan besar ni kan, dapat boleh conquer satu negara kot kan. Orang akan pesta, minum arak mungkin. Contohlah kita ni menang Sukan C ke Commonwealth kan. Bagi cuti kan. Contohlah. Kalau main bola Liga Malaysia pun dah bagi cuti dah kalau menang kan. Itu sambutan sampai sekarang. Tapi dulu macam dia orang sambut, ya Nabi menundukkan kepala dia kan. Ketika Nabi masuk ke Mekah tu, Nabi tunduk kepala dia sampai dia hampir-hampir menyentuh punggung unta kan. Kata betapa tawaduknya Nabi masuk Mekah tu bertunduk kepada kebesaran Allah SWT kan. Dan apa yang berlaku, sahabat-sahabat ni kan, yang dulu dia ni asal Mekah sebenarnya kan, yang dia orang hijrah, antara cara mereka nak memanifest kegembiraan mereka adalah apa? Mereka memecahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah tu. Yang dulu ketika mereka musyrik, mereka sembah berhala-berhala ni. Tapi ketika hari itu, mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka memecahkan setiap berhala-berhala itu kerana mereka dah pun beriman kan, dah tunduk dan ikhlas kepada Allah Taala. Mereka sendiri yang memecahkan berhala-berhala yang mereka pernah. Itulah cara mereka ni menyambut kemenangan. Itu menegakkan syiar-syiar ibadah kan. Dengan solatnya, dengan zikirnya, memuji Allah SWT. So sangat jarang lah kot kita tengok orang ini dapat nikmat macam tu, buat macam tu kan. Mungkinlah ada orang yang bagus-bagus bila dia macam kita tengok sukan ada kan yang bagus tu, kalau dapat gol, dapat sujud sebagainya. Itu adalah sedikit tu. Tapi generally tak banyak lah kita dapat benda macam tu. Sure lah kalau kita dapat nikmat fall flat ke straight, kita buat apa kan. Kita melompat ke, kita syukur kan. Itulah beza lah kot. Kalau sekolah-sekolah agama mungkinlah ada syukur ke sebagainya kan. Dan sometimes benda tu dia buat dengan ritual. Tapi sahabat-sahabat ni dia buat sungguh-sungguh lah. Supaya mereka memecahkan berhala-berhala yang mereka pernah sembahkan. Inilah kesan kemenangan datang daripada Allah SWT. Dan pada ayat pertama ini juga, Al-Fathu ni, para ulama menyebut Al-Fathu ni merujuk pada pembukaan. Tetapi dia tak cerita pada dalam ni Fathu Mekah kan. Allah SWT hanya menyebut Al-Fathu ni secara general. Sebab itulah walaupun dari segi asbab nuzul sedang bercerita tentang Fathu Mekah, tetapi generally Al-Fathu ni boleh jadi banyak maksud. Iaitu seperti mana kata-kata Rabi' bin Amir. Siapa ingat kata-kata Rabi' bin Amir tu tentang Islam tu? Dia kata ada 3 benda kan. Islam datang untuk buat 3 benda ni. Sekarang okey lagi ni ke macam dah lemau dah. Kata Rabi' bin Amir lah, dia kata kami datang untuk membebaskan manusia daripada penyembahan sama makhluk kepada penyembah Allah SWT yang esa kan. Mengeluarkan mereka daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Dan mengeluarkan mereka daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat kan. So itu 3 misi Islam lah yang difahami oleh Rabi' bin Amir. Itu Al-Fathu kan. Kalau kita berjaya mengetuk pintu hati sahabat-sahabat kita kan, daripada dia dibelenggu dengan pemikiran yang tak betul, dia tunduk pada hiburan, tunduk pada dunia, dan kita buka pemikiran dia kan, kembali kepada Allah SWT, kembali kepada hidayah, kembali beramal kepada Islam. Itu juga sebenarnya Al-Fathu. Sebab kita telah membebaskan hati-hati dia daripada terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran dia yang tak betul kan. Kita mungkin tak mengislamkan dia sebab dia Islam pun, tapi kita memberi kefahaman kepada dia. Itu juga Al-Fathu kan. Sebab kita bebaskan daripada belenggu-belenggu yang dia pun
Tak tahu itulah belenggu yang membelenggu hidup mereka kan. Ramai orang yang rasa hidup ni adalah untuk hiburan, yang rasa kebahagiaan tu adalah bila banyak duit. So kita kena bebaskanlah mereka ni daripada pemikiran-pemikiran ni. Itu juga dikira al-fatu kan. Jadi kita berjaya mengajak seorang untuk kembali beramal Islam, nak faham Islam, itu dikira al-fatu lah. In general lah, seperti mana kata J.B. Amir, Islam datang untuk membebaskan manusia daripada penyembahan sang makhluk, kepada sembah Allah, bebaskan manusia daripada kezaliman agama, kepada keadilan Islam, dan bebaskan mereka daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat kan. Sebab dulu-dulu sebelum Islam orang nampak dunia ni dunia je kan, sempit kan. Bila mereka tak dapat apa yang mereka nak dunia, mereka rasa mereka loser. Tapi Islam datang bagi tahu dunia bukanlah everything. Dia hanyalah persinggahan. Tapi kita lebih look lebih besar, itu adanya hari akhirat. Okay, habis tu ayat yang pertama. Boleh sambung ke kena stop dulu? Terus. Jadi tengok surat ni ayat kedua itu wara'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Itu kau melihat kan wara'aitan nas manusia-manusia masuk ke dalam agama Allah SWT afwaja. Ini yang berlaku selepas berlakunya Fatu Mekah lah. Berbondong-bondong kabilah demi kabilah Arab ini masuk kepada Islam ni. Dekat sini seperti Abang cerita tadi lah, kenapa dia masuk Islam ramai ni? Sebab bila berlaku Fatu Mekah, mereka baru nampak Islam tu betul, Nabi Muhammad tu benar, dan Islam yang bolehlah kita join kan. So ini kemenangan sebenarnya. Allah kata Al-Fatu tu lah apa? Al-Fatu tu berlaku lah, Al-Fatu tu lah bila kita tengok orang masuk Islam tu kira satu kemenangan lah bagi setiap orang Islam kan. Setiap orang Islam masuk Islam, faham Islam dan beramal Islam, bagi kita itu satu kemenangan sebenarnya kan. Kemenangan tak mestinya benda yang susah kan, tapi masuk Islam pun satu kemenangan. Dan kenapa kat sini dia Allah sebut afwaja, berpuak kan? Dan kenapa orang ramai sangat masuk Islam itu time tu kan? Kalau kita boleh tengok graf bilangan Muslim tu, dia extrapolate sangat exponentially lah dia naik kan bila Fatu Mekah ni. Macam mana nak cerita kan? Orang bila benda tu tak nampak hebat, dia takkan ikut, betul tak? Macam kita pergi ke SGC. SGC cantik bila siap lah. Kita nampak dia dah terbina cantik, pola pelancong-pelancong akan pergi. Jika orang tengah bina SGC, buat piling, gali kat dalam, adakah pelancong kita tengok? Tak ada kan? Orang tengok bila dah nampak. Sebab mereka tak ada. Waktu gali tu orang tak tengok. Tapi sebenarnya waktu gali tu lah penting kan. Sebab gali tu lah menyebabkan dia stabil. Nak cakap apa? Islam ni macam tu juga. Waktu dia tengah jatuh down sekarang kan, tak ramai orang sokong. In fact, orang Islam sendiri pun tak ada akan mengaku Islam kan. Orang Islam sendiri pun segan nak mempamerkan keislaman dia kan. Nak menunjukkan syiar-syiar dia kan. Contoh kita kan, kita segan nak bagi salam ke orang, nak pakai pakaian menampakkan Islam, nak apa, baca Quran di khalayak ramai, segan nak cerita tentang Quran pun kita segan. Sebab Islam tu tak apa sekarang tak menonjol lah. Tapi kita tak segan nak pakai baju ada lamban Nike mungkin kan. Cerita tentang lagu kita tak segan. Sebab itulah benda yang dilihat wow sekarang. Tapi yang cerita tak Islam kita segan. Sebab kita ada pemikiran sama dengan orang ni kot. Waktu Islam tak nampak hebat, mereka tak nak masuk Islam. Tapi bila berlaku Fatu Mekah ni, dia nampak, boleh takluk kota Mekah lah. Mekah kan ada Kaabah sebagainya. Berarti kita baru mereka ni yakin ni. So mereka rasa apa? Kena seen dan believing. Kena nampak dulu baru mereka ni beriman. Sedangkan iman ini bukannya seen kan. Sebab iman ni tak perlu nampak pun. Kita kena beriman, yakin kan tentang Islam ni. So itulah nak cerita kan. Ramai orang Mekah yang masuk Islam selepas Fatu Mekah tu, mereka ni tak samalah iman mereka dengan sahabat-sahabat yang masuk awal dulu kan. Sebab sahabat-sahabat yang join Islam ketika awal itu, mereka berjuang bukan sebab nikmat dunia, bukan sebab kejayaan, kemenangan, tapi mereka memang ikhlas kerana Allah SWT kan. Seperti mana kita bincang last session, kita tengok apa? Surah Al-Hadid. Siapa baca lah last week? Hadid kau baca kan? Surah Al-Hadid tu ayat 10 kan. Kalau kita sama-sama tengok balik. Okay, Najmi.
Kalau kita boleh tengok balik surah Al-Hadid ayat ke-10, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma lakum la tunfiqu wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatalu ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Allah kata tak sama orang-orang yang menginfakkan hartanya di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Jadi orang kata mereka yang bersama Islam sebelum ini lebih tinggilah darjat mereka di sisi Allah Taala berbanding sahabat-sahabat yang follow selepas berlakunya Fatu Mekah. Tetapi mereka semua sahabat, cuma nak cerita lah yang awal lebih beruntung. Sama cerita lah, kalau kita kata hari ini Islam tengah jatuh. So kalau kita ni support kan, menghulurkan tangan, membantu, berkontribusi, apa kepakaran kita, berbeza lah banding orang yang tunggu lagi lah 20 years Islam naik nanti barulah dia nak sebagainya kan. Itulah yang berlaku. Iza ja'a nasrullah kan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan last sekali ayat ketiga insya-Allah, iaitu Allah kata maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya, innahu kana tawwaban. Dan dia sangatlah menerima taubat kan. Dan di akhir sekali ditutup ayat ini dengan Allah SWT menyuruh Nabi dan para sahabat ini tasbih, bertahmid dan beristighfar Allah SWT. Itu mereka diminta menyucikan Allah SWT, tasbih dengan tahmid dan istighfar. Kerana apa nak kena tahmid ni kan? Sebab nak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan lah. Nikmat kemenangan, nikmat orang masuk Islam kan, nikmat Allah beri pertolongan, penaklukan. Jadi nikmat-nikmat ini diingatkan sendiri oleh Allah Taala supaya mereka ni bertahmid banyak-banyak, memberikan puji-pujian kepada Allah SWT dan juga beristighfar. Kerana mungkin kita menang tu akan timbul sombong. Ketika kita dikurniakan nikmat tu kita rasa bangga, kita rasa kejayaan ini adalah datang pada usaha kita, ataupun mungkin suatu sebelum datangnya pertolongan Allah, sebelum datangnya janji Allah tu kita ada perasaan-perasaan doubt, meragu janji Allah, kita bersangka buruk tentang Islam. So semua ini benda-benda yang tak betul. So dimintalah untuk mereka ni semua beristighfar kepada Allah SWT. Kok-koklah timbul prasangka-prasangka ini. Bahkan para nabi-nabi lain pun sebelum tu pun mereka ni semuanya menunjukkan benda sama kan. Ketika mereka berada di top, di kemuncak kepimpinan, kemuncak kekuasaan, mereka ni banyak bersyukur, memuji Allah SWT kan. Kalau kita boleh tengok surah Yusuf tu, boleh tak saya baca surah Yusuf tu? Baca maksudnya. Baca maksud dia boleh? Ayat 100 dan 101. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 101. Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya sama-samanya di atas kerusi kebesaran. Semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan daku dari penjara dan ia membawa kamu kemari dari desa sesudah syaitan, yakni dengan hasutannya, merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah lembut, takbirnya bagi apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 101. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menggunakan daku sebagian dari kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah kan. So kita nampak lah walaupun Nabi Yusuf ni dia tengah on top kan. Dia dah jadi penguasa, family dah bergabung, tapi akhir sekali dia memberikan puji-pujian, semua itu dikembalikan pada Allah SWT kan. Sama juga kes dalam Nabi Sulaiman kan. Dia kata bila dia nampak dia boleh jin ataupun dia punya pembantu tu boleh pindahkan Balqis punya istana tu, dia kata hadza min fadli rabbi.
Iaitu Allah SWT memberikan kurnia kepada dia untuk menguji dia, am akshkur au akfur, sama ada aku ni bersyukur ataupun kufur kepada Allah SWT. So mereka ni ketika diberi nikmat, terus mereka ni memberi puji-pujian kepada Allah SWT. So arahan yang sama diberikan kepada para sahabat. Once mereka diberikan kemenangan Fatu Mekah, mereka diminta untuk mensyukur nikmat itu dengan banyakkan bertahmid kepada Allah SWT. Sama juga lah konteks kita kan. Semakin banyak kita diberi, semakin banyaklah kita dituntut untuk memberikan puji-pujian kepada Allah SWT. Itulah yang diminta oleh para sahabat dan juga beristighfar. Bahkan kata Aisyah, Nabi SAW ni istighfar setiap hari 70 kali kan. Dan bila Nabi nak menghampiri usia-usia dia nak wafat tu, dia istighfar lagi banyak lah. Ada riwayat kata sampai 100 kali sehari kan. Makin mendekat dengan usia kematian tu, makin banyak beristighfar di penghujung hayat dia lah. Jadi itulah sedikit sebanyak konten surah An-Nasr. So kita ada beberapa pelajaran yang kita boleh ambil lah. Okay, yang pertama ni kita tengok kan, walaupun Allah SWT kata iza ja'a nasrullah, tetapi sahabat adakah mereka akan goyang kaki? Tak kan? Padahal dah confirm ni akan datang perangan ni. Tapi mereka tak adalah stay kat, mereka tak adalah dah turun surah ni, dah confirm akan menang ni, kita tak payah kita nak susah pergi apa Mekah. Kita duduk Madinah je. Tak. Mereka juga pergi menyiapkan bala tentera mereka pergi ke Mekah kan. Walaupun Allah dah confirm akan bantu, confirm akan berikan Al-Fathu, kemenangan, tetapi mereka tetap berusaha beramalkan sebab kita dituntut untuk beramal, tapi hasil itu datang pada Allah SWT. Sebab itulah kita pun kena berusaha untuk membantu Islam. Walaupun kita punya bantuan ni mungkin tak ada kesan pun sebenarnya kan. Sikit kan kita share Al-Quran kat kawan kita ajak dia apa, tak apa-apalah ajak pergi dengan kuliah, kita SQ ke benda kan. Rasa macam lah apa je kesan dia seorang je padahal. Tapi tak, sebab ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh para sahabat kan. Kita berusaha untuk bantu Islam ni atas kapasiti kita dan Allah akan memberi ganjaran atas usaha yang kita buat. Yang pertama lah kan. Yang kedua, surah ni nak mengajar kita juga untuk meyakini kemenangan Islam itu akan datang. Walaupun cerita Fatu Mekah sudah berlaku, tapi Al-Quran ni relevan. So maksudnya Islam tu sentiasa akan menang. Sekarang kita nampak tak menang, tapi nanti dia akan menang balik kan. So itulah kita kena yakini. But it just the matter of time lah. Bukan sekarang. It may be 5 years, 10 years, 20 years, 50 years. Tapi kena yakin dia akan menang dan kita telah menyemai benih-benih itu sekarang kan. Mudah-mudahan bila Islam tu menang, kita juga termasuk dalam kalangan orang yang membeli saham-saham tu kan. Memberikan saham-saham dalam mempersiapkan generasi yang akan menangkan Islam. Islam ni dia bukan agama magic. Dia mesti ada orang yang akan memenangkan dia. Kalau bukan kita, mungkin anak kita. Mungkin cucu kita kan. Mungkin cicit kita. Tapi kita lah mempersiapkan mereka kan sekarang ni. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan generasi berikutnya. Makin ramai orang faham, makin ramai orang bekerja untuk Islam, makin cepatlah timeline kemenangan Islam itu insya-Allah. Yang ketiga lah Al-Fathu. Kalau Al-Fathu dan surat ini dah merujuk pada Fatu Mekah, tapi Al-Fathu lah bila adanya orang kembali beramal Islam kan, dengan usaha kita, itulah satu kemenangan bagi kita kan. Satu nikmat kan. Sebab kita dah berjaya membuka hati dia dan mengangkat kembali kepada Islam. So ramai-ramailah cepatlah kita berusaha untuk bukalah pintu-pintu hati kawan kita, ajak mereka sama-sama nak memahami Al-Quran, kembali beribadah, faham Islam. Sebab setiap kali Allah beri hidayah kepada mereka atas sebab usaha kita, itulah Al-Fathu, pembukaan bagi kita, dan itu lebih baik daripada diberikan seekor. Last sekali, apa yang kita buat ni juga kita kenalah disusuli dan diikuti dengan tahmid, tasbih dan istighfar, ataupun generally kenalah di follow by ibadah-ibadah kita kepada Allah SWT kan. Kadang-kadang kalau kita banyak cerita orang nasihat, share ni juga, kalau tak diikuti dengan kepada Allah Taala, nanti pun tak berlaku lah kan. Sebab seperti mana para sahabat pun diminta untuk mereka ni tasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah SWT. Wallahu alam, tu sedikit daripada surah An-Nasr.
yang sempat nak bincang pada malam ni. Macam tak sempat dia nak bincang pasal Abu Bakar ni. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bincang tu lama pula ni. Okey. Kalau ada nak bincang, mungkin kita boleh berbincang sikit tentang surah ni. Praktikal ke apa ni. Sebelum kita tangguh. Okey ke? Ada nak komen ke? Nak tanya ke? Nak tanya Silakan. pasal yang apa hadis setiap 100 tahun menjadi Allah tu macam mana? Cuba jelaskan. Masya-Allah, jelaskan. Macam exam pula. Macam exam nak jelaskan hadis tu. Tapi semua orang tahu ke pasal hadis tu? Maksudnya semua orang pernah dengar hadis tu? Cuba Fahim baca hadis tu. Adakah hadis tu? Hadis tu berbunyi kulli ra'sin apa tah? Setiap satu kepala abad Allah akan melahirkan seorang mujaddid yang akan mengislahkan hazil ummah. Tu. Okey, hadis ni. Mungkin ada orang pernah dengar hadis ni, mungkin ada orang baru first time dengar. Memang ada hadis ni menyebut tentang setiap kepala abad lah. Maksudnya every 100 year Allah akan utuskan seorang dipanggil mujaddid. Mujaddid ni adalah orang yang dia bukanlah mempeluk agama tu dalam konteks dia buat agama baru. Tapi agama tu telah pun dicemari dan dia reform lah kan. Dia tajdid, dia perbaiki balik. So dia nak cerita bagaimana para ulama memahami. So mereka pun mengkaji setiap zaman siapalah mujaddid abad ni kan. So disepakati mujaddid pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Kan? Sebab dia telah mentajdidlah Islam ketika zaman dia. Yang pertama, mujaddid pertama. Kira ni abad pertama ni, abad kedua lah kan. Selepas habis dinasti sahabat semua tu, datang dinasti Umar Abdul Aziz ni, dia dikira mujaddid abad dia. Sebab ketika Umar Abdul Aziz hidup ni, dah banyak kerosakan lah. Banyak berlaku kerancuan, macam-macam dia berlaku. So Allah utuskan dia untuk mengislah agama ketika itu dan dia did a very good job kan. Alhamdulillah. Yang ni disepakati. Tapi when comes to the mujaddid berikutnya, dah khilaf lah. Ada yang kata yang berikutnya Imam Syafi'i. Orang yang pro Imam Syafi'i akan setuju lah. Orang yang pro Malik ke Imam Hanafi ke tak setuju kan. So abad-abad berikutnya tu dah macam-macam pandangan dah. Macam-macam pandangan. Tapi hadis ni betul. Cumanya kalau kita nak ambil manfaat dari hadis ni, kita tak perlu cari siapa menjadi tu kan. Tapi sepatutnya kita kena rasakan, mungkin kita sebenarnya. So kita kenalah berusaha untuk, masing-masing kena berusaha untuk mentajdid agama ni kan. Bukan nak jadi mujaddid, tapi sebab Allah kata, Allah akan memastikan ada umat-umat dia yang akan dibangkitkan untuk membantu, mengislah, memperbaiki agama. So kita janganlah tertinggal daripada usaha-usaha itu. Dia kata mujaddid bagi abad yang sekarang ni adalah Al-Banna kan. Al-Banna. Tapi itulah again lah, dia bergantung pada orang tu punya apa ni, pemikiran ni. Kalau dia sokong tu, dia akan sokong lah dia punya imam dia kan. Kalau orang tu dia tak sokong, dia tak sokong lah Imam Al-Banna. Macam tu lah Malaysia kan. Dan dia tak punya seorang jadi tu. It's not necessarily seorang. Okay, boleh ke Fahim menjawab soalan ke? Macam mana, ada ke nak bincang apa tentang surah ni? Surah tadi secara khususnya. Tak ada Wallahu alam. Tu je aku nak share ni. Nak share pasal tu lah, Abu Bakar tu lah, takut lama pula kan. Sekarang 10.30. Kesian semua masuk nak kelas. Nanti nak tidur awal, mak marah kan. Wallahu alam. Tapi tak apa. Ada masa kita akan sambung nanti bila tentang Abu Bakar Siddiq. Nanti akan dikongsikan slide An-Nasr ni dalam grup nanti insyaAllah. Tetapi yang kita boleh relate balik ialah
Itulah ya, kita ambil beberapa pelajaran pada surah An-Nasr tu dan kita cubalah untuk apply kan. Kerana Islam tu akan menang nanti. Sebab itu janji Allah SWT. Tetapi kita ni nak tengok je ke apa kita nak buat. So hopefully kita ni bukan orang yang sekadar menanti dan melihat di baku penonton, tapi kita mainkanlah peranan di mana para sahabat telah mainkan. Menyumbanglah dekat mana kita boleh kan. InsyaAllah kalau kita siap, maka kemenangan akan sampai. Ada ulama' macam mengkaji Quran kata yang kenapa Islam tak menang sebab umat dia belum siap lagi untuk menerima kemenangan. Sebab tak bagi kan. Ketika para sahabat bersedia untuk menerima kemenangan, menerima beban, memimpin umat, ketika itu maka Allah bagilah mereka ni kemenangan ni. Sebab mereka ni sebenarnya macam hadiah kan. Mereka dapat Madinah, mereka macam dah lost kat Mekah, pergi hijrah dapat Madinah. Lepas tu berlaku Fatu Mekah. Sebenarnya semua tu bukannya by bilangan ke, by kekuatan kan, tapi sebabkan mereka ni bersungguh dan mereka ni bersedialah untuk memenangkan Islam. Maka diberilah kemenangan ni. Macam kita lah kan, kita nak bagi task kat seorang, contohnya kita Perdana Menteri nak lantik berganti. Nak lantik koyu macam tak boleh lah koyu ni. Okay. Cari orang yang boleh je. Kalau kita yakin orang tu boleh, kita akan bagi kan. So macam tu kot konteks Allah SWT kan, dia nampak umat Islam pun tak bersedia kan. Bergaduh je, sibuk TikTok lah kan. Macam-macam benda hari ni kan. Especially anak muda lah kan. Kita lah kena share kefahaman ni, membentuk sedikit-sedikit kawan-kawan kita, mempersiapkanlah generasi baru ni. InsyaAllah. Wallahualam, kita round table lah. Aiman ada apa-apa ke Aiman? Tak ada. Ada Adib ada? Nak share ke? Apa ke? Tak ada. Baim ada Baim? Baim punya mic rosak. Tak dapat dengar dengan baik. Tapi adik ada 2. Adik seorang lagi. Amar ada ke Amar? Tadi. Qayyum ada apa Qayyum nak share? Tak ada juga Qayyum ada lagi Qayyum nak share? Adik surah dia. Ada? Nak share apa adik? Tapi yang ni nak tanya tentang Sayyidina Abu Bakar. Boleh? Boleh. Saya nak tanya, kan kita tahu kan rapatnya hubungan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah kan. Tapi saya nak tahu bila date pertama yang mereka berdua ni jadi sahabat baik. Macam apa yang menjadikan hubungan mereka ni sangat baik sehingga jadi kawan baik lah. Apa peristiwa, kalau ada peristiwa yang boleh Faham. itu lah kalau ada cerita dia ke. Baik, menarik. Pertama sekali, nanti kau cerita panjang lah Tapi Abu Bakar ni dia macam dengan Nabi ni, sebelum Islam lagi dia dah kawan baik dengan Nabi. Sebelum Islam lagi. Dan dia ni muda 3 tahun daripada Nabi SAW kan, 2 tahun setengah lah katanya. Dia memang kawan baik dengan Nabi. Itu je sebenarnya. Bila dia baik dengan Nabi, so Nabi apa-apa benda Nabi akan share dengan dia dulu. Selepas Nabi share dekat Khadijah tentang datang Jibril kan. Tapi lelaki pertama yang Nabi jumpa lepas tu lah Abu Bakar lah. Sebab kita semua ada kan kawan baik dia kan. Normally dia just kawan baik Nabi lah sebelum lagi. Dan Nabi share dan dia ni terus beriman tanpa ada ragu. Adik dah left lah. Macam mana ni? Itu special dia. Special dia ni ketika orang mendustakan Nabi, dia beriman. Kita nampak dia. Okay. Banyaklah Adib punya kawan. Sorry terkeluar dia. Tadi kita siapa tadi? Ada clone. Sebenarnya Abu Bakar ni dia sebelum Islam datang lagi memang dah kawan baik dengan Nabi. Tapi Nabi sebenarnya kawan baik dengan semua orang kan. Cuma Abu Bakar ni dia advance sebab dia yang betul-betul ikut Nabi. Ketika orang mendustakan Nabi, dia membenarkan Nabi. Bayangkan ketika Isra Mi'raj berlaku.
Semua orang kafir dusta kan. Tapi seorang ni kata kat Bakar, Bakar kau percaya ke? Kau kata dia pergi daripada malam ni dia pergi sehari je. Daripada Mekah dia pergi Palestin. Lepas tu naik ke langit. Lepas tu kata apa? Kalau itu daripada Muhammad, maka aku mempercayainya tanpa ragu kan. Dia tak ada apa-apa doubt dengan Nabi SAW. Dan dia banyak sumbangan lah. Sebab tu Nabi rapat dengan dia kan. Of course lah, orang yang banyak bantu kita, kita akan rapat kan. Dia siksa. Supaya hamba-hamba tu bebas daripada tuan masing-masing dah boleh menjadi hamba pada Allah SWT kan. Dia berabah di balik tukar. Abu Bakar special. Dia tak ada momen-momen pun, tapi sebabkan dia sendiri yang special lah. Dan dia punya, dia faham Islam tu dan dia betul-betul memberikan sumbangan pada Islam ni. Dia teman Nabi kan. Dia kahwinkan anak dia kat Nabi. Sentiasalah ada bersama dengan Nabi SAW. Dia bukanlah momen apa, tapi kata di sini itulah yang keimanan dia itulah. Keimanan dia, kecintaan dengan Nabi tu menyebabkan dia ni number one lah di sisi Nabi SAW. Memang ada hadis menyebutkan, ada beberapa hadis menyebutkan Nabi kata, kalau aku ni la attakhadhu khalilan akhadtu Abu Bakr. Kalau aku ni nak mengambil seorang khalil, sekiranya aku nak mengambil seorang khalil ni seorang teman setia kan, teman rapat lah, maka aku akan mengambil Abi Bakar. Tetapi Nabi kata, walakin adalah khalil Allah SWT. Maksudnya Nabi kata, khalil ni satu hubungan yang tak boleh kongsi lah. Abu Bakar lah orangnya kan. Tapi Nabi kata Nabi ni khalil bagi Allah SWT. Hadis lain, seorang sahabat lain tanya Nabi kan. Nama dia sahabat tu Amr bin Al-As, tanya Nabi. Amr bin Al-As tanya Nabi, siapakah orang yang paling kau cintai? Nabi kata Aisyah. Lepas tu dia tanya, wa min rijal, daripada kalangan lelaki siapa? Nabi kata Abuha. Itu bapa kepada Aisyah. So Nabi sendiri mengiktiraf dia ni cinta dekat Abu Bakar kan. Tapi kenapa Nabi cinta dekat Abu Bakar? Sebab Abu Bakar sendiri lah pula. Bukannya sebab Nabi ni pilih kasih ke apa kan. Tapi sebab Abu Bakar sendiri yang banyak sumbangan, banyak bantu. So secara automatik kita pun akan cenderung kepada orang macam tu kan. Orang tolong kita, orang yang banyak sumbangan, orang yang banyaklah dia sumbangan lah kepada Islam kan. So of course Nabi akan sayang dia lebih kan. Macam tu kok. Tak adalah momen ke apa yang menyebabkan, tapi Abu Bakar sendirilah yang banyak memberi sumbangan. Okay. So kalau kita banyak memberi sumbangan juga, banyak bantu, banyak berkorban di Islam, insyaAllah lah kita adalah kerukan-kerukan tu lah di sisi Islam ni. Tapi banyaklah Abu Bakar yang punya sumbangan, masya-Allah banyak sangat lah. Sangat hebat lah. Sangat hebat. Sangat banyak. Ada satu peristiwa tu, perang Tabuk kan. Ni masih ada masuk cerita Abu Bakar ni. Dalam perang Tabuk tu, Nabi nak pergi perang Tabuk ni, jauh Tabuk ni, dia berpuluh-puluh ratus kilometer daripada Madinah kan. Tapi tak ada banyak kelengkapan. So Nabi macam memberi pengumuman untuk sahabat-sahabat ni berinfak. Ketika itu Umar kata, aku kali ni nak kalah kat Abu Bakar. Aku nak bagi separuh harta aku kan. Sebab selama ni dia nak bertanding Abu Bakar, asyik kalah je dia. So dia bernekat kali ini nak bagi separuh sumbangan Islam, separuh harta dia nak bagi Islam, confirm lah dia boleh beat Abu Bakar. So dia bagi separuh harta dia. Bayangkan bagi separuh ni, kita kalau ada akaun duit tabung haji, BSN ke apa kan, scholarship, separuh kita bagi dekat halakoh kan, beli dakwah kereta ke apa kan, contohnya lah bagi kat orang buat kerja ke beli Quran kan, separuh tu bagi. Separuh ni banyak, separuh ni kan, half. Tapi dia bagilah. Lepas tu Abu Bakar bagi apa tahu? Abu Bakar bagi semua. Rasyad je. Umar bagi separuh, Umar ke separuh banyak kan. Lepas tu Nabi tanya Abu Bakar kan, masa taraktu li ahli kan, apa yang kau tinggalkan untuk ahli kau, ahli keluarga kau, dah kau bagi semua ni. Dia kata apa? Allah wa Rasul. Masya Allah. Aku tinggalkan untuk keluarga aku, Allah Rasul. Yang lain semua aku bagi kat kau lah. So bila lagi? So macam tak hebat Abu Bakar ni. Memang Umar sejealous dengan dia lah. Sentiasa berlumba dengan untuk menyayangi Abu Bakar. Tapi tak dapatlah nak menyayangi Abu Bakar.
sentiasa dia advance lah. Dia bebaskan hamba-hamba, Masya Allah. Hari ni ramai kan orang Islam tak ada kerja, terpaksa buat kerja-kerja yang apa? Kerja-kerja yang kotor kan. Melacur mungkin, merompak ke, sebab miskin. Terpaksa tunduk pada apa? Desakan ekonomi. Tapi itu yang abang akan nampak dekat sahabat. Mereka ni terpaksa menjadi hamba kepada master-master kan. Macam tuan-tuan kan. Buat kerja hamba lah kan. Kena dera. So dia bebaskan lah orang ni. Dia bayar. Tanpa apa-apa agreement lah. Bayar dan bebas. Free kan. Duit dia tu dia spend untuk membebaskan orang tu. Contoh kita nampak ramai je orang Islam kaya kan. Tapi ada tak orang yang nak tolong support orang miskin ni? Membebaskan daripada kerja-kerja dia kotor kan. Bayar dia income, bayar dia minum. Itulah yang dia buat dia bakal lah. Hebat lah. Subhanallah. Itulah. Kepentingan kalau kita ni ada kefahaman, adanya semangat nak membantu, lepas tu ada harta pula kan. Orang nampak part harta tu je. Tapi orang tak nampak part kefahaman dan part kesungguhan nak membantu kan. Sekarang orang macam Abid Liu kan, dia seorang je tapi banyak dia punya sumbangan kan. Kalau kita ada 10 orang Abid Liu, banyak masalah selesai tu. Mungkin Abid Liu tu kita boleh nampak macam tu dekat Abu Bakar kan. Tapi of course lebih baik lah. Tapi nampaklah gambarannya macam tu kan. Sumbangan pada Islam lah. Luar biasa lah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari tu, ini cerita wakil ni, masuk ni. Satu hari, dia pada tahun keempat, kelima kerasulan kan, bila Nabi-Nabi menghantar sekumpulan sahabat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ni tahun kelima kenabian. Pergi ke Ethiopia kan, ke Habasyah. Tapi dalam grup tu tak ada Abu Bakar. Pergilah rombongan ni ke Habasyah. Abu Bakar dia tak pergilah sebab dia stay di Mekah sama Nabi. Tapi dia macam nak pergi jugalah. Sebab kat Mekah tu dia tak boleh nak buat apa. Dia dah ketika itu memang tengah hot lah serangan-serangan musyrikin Mekah kan. Nak solat tak boleh, nak buat tu tak boleh. Banyak serangan-serangan datang. So dia bernekat nak pergi hijrah juga supaya dia lebih free untuk beribadah dan sampai ke Islam. Dia pergi. On the way tu dia jumpa seorang musyrikin nama dia Ibnu Darnah. Cari nama dia ni. Ibnu Darnah. Ibnu Darnah ni dia seorang pembesar Mekah lah. Dia kata kat Wakar, kau nak pergi mana ni? Abang kata aku nak pergi hijrah lah. Sama adik dah left pula. Nak pergi ke mana ni? Di Habsyah kan. So, kenapa kau nak pergi Habsyah? Tak patutlah orang seperti engkau ni kan yang menghormati orang tu, menghormati orang, mentautkan satu rahim, sekian-sekian. Hijrah ke Mekah kan. Rugilah Mekah kalau orang seperti kau ni hijrah kan. Ibn Darnah cakap macam tu. Dia musyrikin ni. Dia kata dekat Wakar tak apa, aku akan beri jaminan pada kau. Kau stay tapi aku akan bagi jaminan. Tapi ketika Ibn Darnah mengungkapkan sikap Abu Bakar ini kan, ketika dia explain sifat-sifat Abu Bakar tu, the way Ibn Darnah explain sifat Abu Bakar sama seperti Khadijah explain sikap Nabi ketika Nabi rasa dia ni sedang dibawa oleh Allah Ta'ala kan. Ketika Nabi datang Jibril, Nabi kata, apa ni ke aku ni kena something ni? Kan Khadijah katalah, demi Allah kan, engkau ni orang yang banyak menghormati orang tua, mempertautkan silaturahim, Allah tidak akan menghinakan engkau sekian-sekian. Mesti ada something yang special Allah bagi kau ni. So, itu adalah sifat-sifat Nabi yang diungkapkan oleh Khadijah. Dan ketika Ibn Darnah, dia mengungkapkan sifat-sifat Abu Bakar, sama ayat tu. Faham ke? Faham ke cerita dia ni? Tak faham? Macam ni. Bila Abu Bakar nak pergi hijrah, jumpa Ibn Darnah. Ibn Darnah pun katalah, macam mana lah orang macam kau ni kan, yang macam ni sikapnya, macam sikapnya, keluar dari Mekah. Alangkah satu kehilangan bagi orang Mekah kalau orang-orang macam kau ni hilang dari Mekah kan. Macam itulah ayat dia kan. Dia explain lah sikap Bakar ni. Kau ni banyak tolong orang, hubungkan silaturahim, hormat orang tua, macam itulah. Sifat Abu Bakar ni yang dijelaskan oleh Ibn Darnah ni sama seperti bagaimana Khadijah menenangkan Nabi ketika timur haji tu. Khadijah katakan Nabi kan, ya demi Allah, kau ni lah orang macam ni, sama. Tapi orang yang biasa je ungkapkan ni. Maksudnya, Abu Bakar ni sikap dia sama dengan Nabi lah.
Sehingga kan ayat Ibu Lagnah tu macam sebiji sama ayat Khadijah pada Rasulullah SAW. Maksudnya Abu Bakar ni betapa erat dia dengan Nabi sampai dia punya karakter tu dia mirip. Dia si buah Nabi kan. Nabi buat ni, dia buat tu. Sehati sejiwa lah. Macam tu lah caranya. Nabi cakap macam ni, dia pun macam tu. Gaya percakapan sama, tolong orang sama, sampai orang musyrikin pun nampak benda tu. Kan? Bukanlah Ibn Lagnah tu dia ungkap benda tu sebab dia dengar Khadijah. Tak dengar pun. Tapi orang nampak tu persamaan tu. Masya Allah. Dan itulah kalau kita ni memang dah follow orang tu kan. Kita belajar dengan dia, kita contoh apa dia buat, kita dengar penasihat dia buat. Of course lah, kita akan impersonate orang tu kan. Impersonating orang tu secara tak langsung. Kalau kita follow dia, kita ikut dia, kita ambil ilmu dia kan. Kita akan follow dia kan. Macam tu lah. Maksudnya, Abu Bakar tu dia ambil daripada Nabi tu 100% lah sebenarnya. Kan, sebiji-sebiji. Luar biasa, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lah cerita betul Abu Bakar nanti lah kot insyaAllah. Wallahualam. Okay, kembali pada Fahim, tak ada apa-apa? Tak ada apa? Ada apa lagi? Tak ada kan? Imran ada ke? Tak ada. Imran ada? Tak ada juga kan? Wallahualam. Banyak lagi cerita Abu Bakar yang menarik yang kita boleh share nanti kan. Beberapa ayat Quran turun tentang Abu Bakar. Bagaimana peristiwa di Gua Thur di antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Abu Bakar sedih dan nangis sebagainya. Sampai turun ayat Quran untuk tenangkan mereka ni. Ayat apa? Surah At-Taubah kan? Yang mana Allah kata apa? La tahzan kan? Innallaha ma'ana kan? Para ulama' mentafsirkan ayat itu. Kenapa Nabi kata la tahzan? Bukan la takhaf. Boleh biasa tak? Biasa kan? La tahzan dengan la takhaf. Kalau la takhaf, jangan takut. Allah sama kita. Tapi Nabi kata dekat Abu Bakar, la tahzan. Maksudnya, Nabi boleh baca. Abu Bakar bukan takut. Tapi Abu Bakar sedang apa? Sedih. Sedih. Sebab tu Nabi kata la tahzan. Sebab Abu Bakar sedih, takut Nabi ni Terjaga. jadi apa-apa. Tapi dia takut pun, dia tak takut. Dia. Tapi dia sedih takut Nabi ni kena ni. Dia risau Nabi sebenarnya. Bukan risau diri dia sendiri kan. Kerana itu Nabi baca dia punya muka tu, dia kata la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Masya-Allah. Nabi pun faham dia faham Nabi kan. So dia sangat hebat lah dia ni. Emotionally tu dia connected lah. Ada satu riwayat yang tak pasti saya tak sahih. Yang kata, ini panjang lah sambung cerita Abu Bakar ni. Ketika Fatu Mekah berlaku, Abu Bakar ada ayah nama dia Abu Quhafah. Bapa Abu Bakar ni Abu Quhafah. Waktu berlakunya Fatu Mekah, dia hidup lagi dan dia masuk Islam lepas Fatu Mekah. Abu Quhafah. Semasa Abu Quhafah masuk Islam, dia datang kepada Nabi kan. Abu Bakar bawa Abu Quhafah jumpa Nabi untuk memberikan bai'ah ialah masuk Islam kan. Kata Abu Bakar kan, betapa aku ingin tangan memberi bai'ah itulah tangan Abu Talib. Dia kata faham ke? Tak. Dia kata, aku ni sangatlah teringin kalau dah boleh tangan yang memberi bai'ah tu bukan tangan Abu Quhafah, tapi tangan Abu Talib. Sebab dia nak sangat Abu Talib juga masuk Islam supaya boleh menggembirakan Nabi SAW. Walaupun yang sedang bagi Islam tu Abu Quhafah bapak dia tu. Tapi dia kata kalau Abu Talib masuk Islam aku lebih gembira lah. Sebab dia gembira kalau ikhlas menggembirakan Nabi SAW. Tapi cerita ni tak pastilah status dia sahih ke daif kan. Cuma itu yang diceritakan dalam sirah lah. Nak katanya Abu Bakar ni sangatlah sayang Nabi kan. Sampailah bapa Islam pun dia kata kalau yang Islam Abu Talib lagi best sebab dia boleh menggembirakan Nabi SAW. So, tak adalah orang yang boleh menandingi kecintaan, kemurahan dan pengorbanan yang telah dimulai oleh Abu Bakar. Maka tepatlah Abu Bakar ni Nabi hind dia untuk menjadi imam kepada para sahabat lain ketika Nabi dah sakit kan. So dia jadi
Nabi suruh jadi imam tu dah bagi hint dah supaya dia jadi khalifah kan. Daripada sahabat lain, mereka ni nak lantik khalifah, mereka syura kan. Tapi untuk Abu Bakar ni adalah hint-hint daripada Nabi SAW. Tetapi Abu Bakar pun syura juga lepas tu. Wallahu alam, insyaAllah kita akan sambung Abu Bakar ini next time lah dengan lebih terperinci. Jika ada masa dah insyaAllah. Boleh kita. Astagfirullahaladzim. Boleh je baca sendiri juga kan. Tadi cari buku Abu Bakar, kitab. Banyaklah kitab-kitab sahabat ni. Tapi itulah kena tengok jugalah siapa author dia kan. Kadang cerita tu terlalu melampau, dia tak betul kan. Kalau kita rajin-rajin tengok hadis-hadis Nabi ni, selalunya dalam hadis mesti ada satu bab tu dia panggil manakib. Manakib ni lah keutamaan-keutamaan ataupun cerita tentang sahabat lah. Manakib Ibn Abbas, manakib Bakar, manakib Umar. Maksudnya imam-imam hadis ni dia mengumpulkan hadis-hadis tentang sahabat-sahabat tu di bawah topik tu. Nanti carilah. Allah alam, semoga pertemuan kita pada malam ini bukan sekadar nak tahu je lah kan, tapi kita mencontohilah apa boleh kita ambil daripada surah An-Nasr dan juga daripada sedikit sedutan daripada story of Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatu al-ula lah dalam Islam. Hari ini tak ada khalifah ini kan, so kita sangat merindukan kembalinya sosok yang kita boleh namakan sebagai khalifah kan, Amirul Mukminin. Hari ni ada khalifah dah. Sedihnya ni dah hampir almost 100 year kan. Sejak pada tahun 1924 kita 1928 ni. 1924 tak ada khalifah. Kan dah 2020. Lagi 4 tahun genaplah 100 year tak ada khalifah. Tak pernah umat Islam ni tak ada khalifah. Melainkan pada tahun 94 onward sampai sekarang. Tak ada pemimpin yang memimpin seluruh umat Islam ni. Sebab itulah kena bagi orang untuk mengembalikan kepimpinan itu pada Islam lah. Allah Allah sekali lagi, boleh pada azab, astagfirullahaladzim. Kita tangguh dulu sesi pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada iklan sikit, alamak. Tak ada suara dah. Ada iklan sikit. Iklan. Kita punya sesi program bulanan, insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa kita akan berprogram pada 13 Disember. Tadi tu surat tak sesuai. Kalau tak sesuai nanti boleh bagi tahu lah. Muslim ada exam final. Kita balik lah. 13 Disember tu hari Ahad kot. Pagi lah. Macam biasalah, satu pagi je. 13 Disember insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.